Rasionalisme adalah pemikiran yang berpegang kepada akal adalah kuasa tertinggi untuk seseorang mengenali dan mempelajari sesuatu perkara. Apa yang dimaksudkan dengan akal adalah kuasa tertinggi ni? Dila, Ain tak apa jelas lah dengan maksud rasionalisme ni. Boleh tak Dila terangkan dekat Ain? Saya rasa rasionalisme ni tentang kepercayaan akal fikiran untuk menyingkap kebenaran. Betul ke? Saya pun tak pastilah rasionalisme ni apa. Kalau macam tu, apa kata kita belajar tentang rasionalisme ni dalam kelas yang akan menerangkan tentang perkara tersebut? Jom. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan yang akan membincangkan berkenaan dengan topik rasionalisme. Ini merupakan infografik daripada kumpulan kami yang akan dibentangkan oleh saya sendiri, iaitu Nurul Ain Nashwa binti Sabri untuk definisi rasionalisme, Zul Helmi bin Jasmi untuk faktor kemunculan rasionalisme. Kelebihan teori rasionalisme akan dibentangkan oleh Nurul Ain Aliyah binti Misbahul Munir, dan pembentang kita akhir sekali adalah Adila binti Ahmad Sukri yang akan membincangkan berkenaan dengan pemikiran rasionalisme daripada Muhammad Abduh, Descartes dan juga Spinoza. Assalamualaikum. Saya akan membincangkan berkenaan dengan definisi rasionalisme. Okey, apa itu rasionalisme? Saya bagi pemahaman yang mudah. Rasionalisme ni dia melibatkan dengan perkara pemikiran manusia, akal serta pengetahuan manusia untuk mereka menyingkap sesuatu kebenaran. Okey, rasional ni dia berasal daripada perkataan rasio. Maknanya perkataan rasio ni dia bermaksud logik akal. So ini bermakna logik akal yang datang daripada pemikiran seseorang. Mereka ni berfikir secara logik dengan menggunakan akal mereka. Mereka nak tahu sesuatu perkara itu adalah dengan menggunakan logik akal mereka. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini, mereka telah dianugerahkan dengan pemikiran. Maknanya mereka berfikir, mentafsir perkara tersebut dan mereka akan mengkaji benda tersebut sama ada logik ataupun tidak. Okey, untuk lebih mudah faham berkenaan dengan rasionalisme ni, rasional ni dia bermaksud kepada fikiran dan pertimbangan secara logik. Okey, macam saya cakap tadi, dia nak berfikir tapi dia ada buat pertimbangan. Maknanya mungkin mereka mengkaji benda tu. Mereka mengkaji benda tu sama ada logik ataupun tidak. So daripada situ mereka dapat mengetahui pengetahuan yang mereka nak tu. Okey. Dan ianya mengikut kepada akal fikiran manusia yang sihat. Okey, jadi manusia yang sihat ni lah yang mampu untuk berfikiran secara logik. Okey, dalam rasionalisme ni memberitahu bahawa akal fikiran adalah kuasa yang paling tertinggi sekali dalam diri manusia untuk kita ni mengetahui sesuatu perkara, untuk mencapai segala ilmu pengetahuan dan juga untuk mengetahui kebenaran, tidak kisah kebenaran yang ada di dalam muka bumi ini. Maknanya mereka nak tahu sesuatu perkara tu adalah dengan menggunakan akal mereka. Mereka berfikir, mereka mengkaji benda tu. Okey, saya terangkan maksud akal adalah kuasa tinggi. Akal adalah kuasa tertinggi yang dinyatakan dalam rasionalisme ni adalah maksudnya kat sini apa-apa jenis pengetahuan yang kita sebagai manusia ni dapat, ianya melalui dari logik akal. Bermaknanya kita dapat ilmu tu, kita dapat mengungkapkan kebenaran tu dengan akal kita je. Kita boleh berfikir dengan akal. Sebab tu dalam rasionalisme ni dia memberitahu akal adalah kuasa tertinggi sekali. Okay? Dalam rasionalisme ni dengan akal lah mampu untuk seseorang manusia itu dia mengungkap segala kebenaran yang ada di muka bumi ini dan juga ilmu pengetahuan yang dia dapat. Okay? Secara keseluruhannya rasionalisme ni dia membincangkan berkenaan dengan akal fikiran manusia. Kita sebagai manusia nak tahu sesuatu benda, nak mengungkap kebenaran, nak dapatkan ilmu pengetahuan dengan hanya menggunakan logik akal kita je. Kita berfikir je benda tu. Okay?
Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang faktor atau sejarah kemunculan rasionalisme yang berspesifikkan di Barat. Sebelum ingin mengetahui lebih dalam atau lebih lanjut berkaitan rasionalisme, amat penting untuk kita memahami dan mendalami tentang mengapa dan apa penyebab kewujudan rasionalisme ini boleh berlaku. Adakah ianya berpunca dari masyarakat itu sendiri ataupun persekitar sekeliling yang mewujudkan perkara tersebut? Baiklah, faktor yang pertama, kejatuhan pengaruh gereja dan agama Kristian di Barat yang disebabkan oleh kemunculan falsafah moden, di mana sebelum ni masyarakat di Barat sentiasa berpandukan dan merujuk dari pandangan para intelek gereja dalam setiap perkara, terutamanya oleh bangsawan dan cendekiawan. Namun, masyarakat Barat semakin ragu dengan pandangan ahli gereja kerana ianya tidak rasional dan bertentangan dengan pemikiran manusia yang sentiasa berubah. Oleh itu, masyarakat Barat mula berasa tidak yakin dan menolak pandangan mereka. Faktor yang kedua ialah kemunculan kekuasaan dan pengaruh sains dalam melahirkan semangat kebebasan berfikir, di mana kita boleh kaitkan sesuatu perkara yang tiada batas. Baiklah, berbalik ke pengaruh sains, ianya dimulai dengan penerbitan buku bertajuk On the Revolutions of the Celestial Orbs yang dikarang oleh Nicolaus Copernicus, serta banyak lagi penerbitan buku-buku bersifat revolusi. Berlaku pergelutan antara pihak gereja dan golongan sains yang akhirnya kemenangan berpihak kepada golongan sains. Hal ini disebabkan oleh orang Barat menerima keberkesanan ilmu sains, iaitu suka menghayati kebenaran secara nampak dan cara saintifik yang menggalakkan aktiviti berfikir dan menyelidik. Faktor yang terakhir ialah lahirnya semangat reflektif, di mana masyarakat cenderung untuk mengetahui sesuatu perkara. Masyarakat Barat ni, dia sentiasa mempraktikkan kebolehan berfikir mereka melalui panca indera mereka, iaitu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka bau dan apa yang mereka sentuh. Ianya disebabkan oleh ketajaman fikiran mereka. Mereka sering menganalisis setiap perkara yang berlaku di sekeliling. Contohnya, fenomena siang dan malam, suara dari jarak jauh, perbezaan bau wangi dan sebaliknya, serta reaksi kulit ketika menyentuh pelbagai benda. Sifat ingin tahu mereka tidak ada unsur dosa atau pahala dalam menyimpulkan penggunaan fikiran secara ilmiah. Demikian itu merupakan faktor kemunculan rasionalisme yang pada hari ini masyarakat di seluruh dunia masih mempraktikkan teori ini dalam mengkaji sesuatu perkara secara tidak langsung, seperti pembentukan bumi, proses kejadian manusia dan banyak lagi. Baiklah, itu sahaja daripada saya tentang penjelasan berkaitan faktor atau sejarah kemunculan rasionalisme. Terima kasih dan Assalamualaikum. Subtopik bahasan yang seterusnya adalah mengenai kelebihan-kelebihan teori rasionalisme. Seperti yang kita tahu, setiap teori itu tidaklah hanya dilengkapkan dengan definisi beserta faktor saja. Malah ianya juga turut menyelitkan kelebihan di mana ahli ilmuwan pada masa ini dapat melihat bagaimanakah teori ini dipercayai pada suatu ketika dahulu. Justru, dalam membahaskan tentang kelebihan-kelebihan teori rasionalisme ini, sebenarnya ia bukanlah yang mudah memandangkan teori ini tidaklah terlalu disokong oleh ahli-ahli falsafah dan mempengaruhi dapatan dalam memperolehi sumber kelebihan teori ini. Jadi berdasarkan beberapa rujukan yang diperolehi, teori rasionalisme ini mempunyai kelebihan utama, iaitu mampu menyusun sistem keilmuan yang berasal dari manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan kelebihan ini? Kelebihan ini bermaksud ketika dunia sedang mengembang ke arah lebih maju, maka timbullah beberapa sistem keilmuan yang diterapkan kepada golongan anak didikan. Maka sistem keilmuan tersebut telah ditapis dan disusun berdasarkan teori rasionalisme yang memastikan bahawa sistem keilmuan yang asalnya lahir dari manusia tersebut relevan dan sesuai dengan pemikiran akal yang baik.
Jadi, bagi memastikan sistem keilmuan tersebut sesuai bagi setiap tahap umur pendidik dan anak didik, jadi ianya memanfaatkan teori rasionalisme sebagai pendukung kepada terjadinya penyusunan sistem tersebut. Seterusnya beralih kepada kelebihan kedua, iaitu mampu menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit. Jika dilihat, kelebihan kedua ini mampu difahami dengan mudah, di mana ia mentafsirkan bahawa setiap pemahaman yang memerlukan penghuraian dan penjelasan melalui kelogikan mampu dijelaskan berdasarkan teori rasionalisme. Secara amnya, teori rasionalisme sememangnya berasaskan logik akal dan ianya sesuai dengan segala permasalahan pemahaman yang rumit yang mampu diatasi menggunakan teori tersebut. Bagi memastikan segala pemahaman yang merumitkan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan teori ini, maka penggunaannya juga perlulah betul, iaitu mendapatkan jawapan yang benar-benar logik daripada aras pemikiran akal yang tinggi supaya ianya tidak berlaku sebarang kesalahan ataupun kekeliruan. Bukan itu saja, terdapat juga kelebihan lain pada teori ini, iaitu kebenaran diperolehi dari sebab-sebab yang menyatakan sesuatu itu benar. Penyataan kelebihan ini menunjukkan bahawa kadang-kadang setiap kebenaran itu dapat dibuktikan daripada teori rasionalisme yang menyokong ataupun membidas sebarang perkara yang berlaku sama ada ianya benar ataupun tidak. Jadi, dengan wujudnya teori ini, ia dapat digunakan sebagai bukti kepada sebuah ungkapan kebenaran yang juga solusi yang baik. Jadi, setiap perolehan kebenaran yang tidak sesat sebenarnya juga dapat dibuktikan daripada hujah-hujah hasil dari teori rasionalisme. Jadi, kita sudah sampai di kelebihan terakhir di mana ia mengungkapkan bahawa teori rasionalisme memberikan kerangka fikir yang logis. Berpegang kepada definisi rasionalisme yang memberi makna logik, maka ia sememangnya dapat menyentuh jawapan solusi dan penyelesaian yang tercapai di akal, bukanlah di tahap biasa tetapi di tahap yang baik. Bagi membuktikan sebuah kerangka fikiran itu dapat di dalam landasan yang tepat bukanlah mudah kerana terdapat pelbagai logis yang perlu dipastikan bahawa ianya tepat dan dari akal yang benar serta relevan. Oleh hal yang demikian, kerangka fikir yang diolah dan diperolehi dari teori rasionalisme juga mampu membantu manusia untuk mendapatkan kelogikan yang bagus. Jadi, itu sahaja kelebihan-kelebihan pada teori rasionalisme. Seterusnya, terdapat 3 pemikiran berkaitan rasionalisme. Pertama ialah pemikiran Muhammad Abduh berkaitan rasionalisme. Muhammad bin Abduh berasal daripada Mesir dan dilahirkan pada tahun 1849 Masihi dan meninggal pada tahun 1905 Masihi. Pemikiran beliau berkaitan rasionalisme ialah perkataan rasional berasal daripada perkataan rasio yang bawa maksud logik. Rasional bermaksud mengikut fikiran dan pertimbangannya logik, mengikut fikiran yang sihat sesuai dengan akal. Oleh itu, teologi rasional boleh ditafsirkan mengikut pemikiran logik dan sihat. Islam adalah agama yang rasional, agama yang serasi dengan akal. Malah agama berdasarkan akal. Pemikiran rasional ini menurut Muhammad Abduh adalah jalan menuju iman yang benar. Iman tidak sempurna, sebaliknya berdasarkan akal. Iman mestilah berdasarkan kepercayaan, bukan pendapat, dan sebab itu adalah sumber kepercayaan kepada Tuhan, ilmu dan kemahakuasaannya dan kepada Rasul. Rasionalisme dalam pemikiran Muhammad Abduh menyebabkan beliau menolak takwil dan menerima tafsiran takwil berdasarkan asal dan bukannya menerima terjahit dari sumber agama. Kenyataan itu pada dasarnya Muhammad Abduh mengajak kita berfikir secara kreatif dan melarang kita berdiam diri dengan keadaan yang ada. Beliau mengajak kita bertakwil pada nas-nas Al-Quran yang tidak kita fahami. Seterusnya, pemikiran Descartes berkaitan rasionalisme. Descartes berasal dari lahir Perancis dan beragama Katolik. Beliau dilahirkan pada 31 Mac 1596 dan meninggal pada 11 Februari 1650. Pemikiran Descartes berkaitan rasionalisme. Beliau memberitahu kebenaran dapat dicapai dengan fikiran yang bermula daripada keraguan dan akan ke suatu pengetahuan. Menyatakan juga semua pengetahuan yang dapat dipercayai adalah daripada akal. Beliau juga menyatakan rasionalisme merupakan satu fahaman yang menekankan akal dan minda sebagai sumber utama ilmu dan autoriti utama untuk menentukan kebenaran. Jadi, hal ini kerana beliau telah menangkas dengan idea iaitu menyatakan menggunakan panca indera, deria ataupun pengalaman bagi menepikan suatu kebenaran. Dan seterusnya, beliau juga menyatakan akal adalah asas kepastian ilmu di mana pengetahuan sebenar diperoleh dan diukur oleh penggunaan akal. Hal ini kerana apabila manusia menggunakan akal dan mereka memperoleh ilmu daripada penggunaan akal tersebut, ilmu yang diperoleh tersebut adalah rasionalisme.
Maksudnya, bila berlaku penggunaan akal oleh manusia, beliau akan berfikir secara rasionalisme dan berlaku rasionalis dalam syariat ilmu tersebut. Seterusnya, pemikiran Spinoza berkaitan rasionalisme. Baruch di Spinoza berasal daripada keluarga Yahudi di Amsterdam. Beliau dilahirkan pada 24 November 1632 dan meninggal pada 21 Februari 1627. Pemikiran Spinoza berkaitan rasionalisme. Menurut Spinoza, ilmu pengetahuan yang boleh dipercaya adalah daripada akal. Hanya pengetahuan yang boleh pada akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan akal, menurutnya dapat diperoleh kebenaran dengan kaedah deduktif seperti yang dicontohkan dalam kaedah ilmu pasti. Selain itu, semua pengetahuan ilmu manusia itu terletak pada akal, tetapi bukan dimaksudkan rasionalisme itu mengingkari pengalaman, tetapi pengalaman dianggap sebagai perangsang bagi pemikiran. Mereka percaya bahawa kebenaran dan kesihatan berasal daripada idea kita sendiri. Jika kebenaran menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya ada dalam pemikiran kita sahaja dan dapat diperoleh daripada akal budi kita sahaja.